Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subjek kita pada hari ini Pendidikan Islam tahun 5, bidang sirah, tajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang agung. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran hari ini, murid-murid boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 5 muka surat 152 terlebih dahulu. Pada hari ini kita akan belajar subtopik dari tajuk Nabi Muhammad sebagai pemimpin yang agung, yaitu peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin. Okey, baiklah. Apa di antara peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin? Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin masyarakat ketika berada di Madinah. Pada ketika itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatukan masyarakat Madinah yang berbilang agama dan kaum. Baginda turut menyemai sikap hormat, menghormati dan toleransi dalam masyarakat. Baginda juga berganding bahu antara pemimpin dan rakyatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sekali-kali menggunakan kekerasan dan paksaan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turut memupuk nilai-nilai murni dalam masyarakat Madinah ketika itu. Selain itu, baginda menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan dakwah dan kegiatan masyarakat Islam Madinah. Sebagai pemimpin masyarakat, baginda turut menjadikan setiap individu bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah. Sekarang kita lihat apa peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua negara. Baiklah, sekarang mari kita lihat apa peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua negara. Antara peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua negara ialah menghulurkan perdamaian dengan kabilah-kabilah dan negara luar. Seterusnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua yang merancang strategi peperangan. Nabi Muhammad juga mengetuai beberapa siri peperangan menentang musuh dengan tenang dan bijaksana. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turut berpesan agar menjaga adab ketika berperang seperti tidak merosakkan bangunan dan tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Madinah adalah sebagai ketua hakim negara, yaitu baginda menjadikan Al-Quran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagai asas untuk menjatuhkan hukuman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menjatuhkan hukuman adalah bersifat adil dan saksama, serta beliau sangat berpendirian tegas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hendak menjatuhkan hukuman adalah berdasarkan bukti dan saksi tanpa pilih kasih. Dan yang terakhir, peranan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin di Madinah juga adalah sebagai perancang ekonomi negara. Baginda Nabi Muhammad SAW
ketika berada di Madinah turut menghapuskan dasar ekonomi jahiliyah, dan baginda sallallahu alaihi wasallam mewujudkan dasar ekonomi Islam yang adil di kota Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan agar zakat dipungut daripada mereka yang wajib mengeluarkannya dan menagihkan zakat yang telah dikumpulkan kepada mereka yang layak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjadi pemimpin di Madinah membasmi segala bentuk penindasan seperti riba, rasuah dan juga penipuan. Alhamdulillah, selesai sudah PDPR kita pada hari ini berkaitan dengan peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang agung. Ada 4 poin penting peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang agung di kota Madinah ketika itu. Yang pertama, Nabi Muhammad sebagai ketua masyarakat. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai ketua negara. Yang ketiga, Nabi Muhammad sebagai ketua hakim. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad sebagai ketua perancang ekonomi negara. Akhir kalam daripada Ustadz. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.